Baik, Assalamualaikum. Untuk video yang kedua ni adalah masih lagi muka surat. Okey, masih lagi muka surat 97. Muka surat 97. Okey. Soalan yang nombor 2 yang di bawah tu, tentukan kecerunan dan pintasan Y ataupun C lah. Pintasan Y tu bagi garis lurus yang berikut. Dia bagi dan dia suruh kamu tentukan M dan juga C dia. Tadi dia suruh kamu nyatakan persamaan. Okey, jadi basics kepada garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tengok Y sama dengan MX tambah C. Cikgu akan tunjuk contoh yang pertama dulu. Yang pertama, contoh dia beri adalah 4Y sama dengan negatif 3X tambah 20. Okey, itu yang pertama. Jadi dia kata 4Y sama dengan negatif 3X tambah 20. Yang ni cara yang pertamanya adalah kita kena hilangkan 4 di depan. Cara nak hilangkan 4 ialah kita kena bahagi sama juga dengan 4. Kita kena bahagi nombor yang berada di depan Y. Semua bukan satu je, semua. Kalau bahagi 4, semua kena bagi 4. Jadi macam mana kita dapat 4? 4 adalah nombor yang berada di depan Y. Apa-apa nombor? Kalau 7, 7 lah. Tak boleh ambil sebarang nombor, okey? Sebab kita nak matikan terus 4, kita akan tinggalkan Y sahaja di sini. Okey, kita nak matikan 4. Last kali kita akan dapat Y sama dengan negatif 3/4 X tambah 20 bagi 4. Kita tekan kalkulator, dapat 5. Okey. Baik, kita dah dapat bentuk dia sama dengan yang di atas ni. Y saja di depan. Tak nak ada 4 ke 10 ke 5, kena tukar dahulu. Kalau ada 4 ke 10, 5 ke depan ni, kamu kena tukar dulu ke bawah. Okey, jadikan dia bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi bila dah berada dalam kedudukan macam ni, kamu bandingkan dia dengan bentuk yang sepatutnya. Tulislah dekat bawah ni Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y kekal, X juga kekal. Yang berubah dia nak M. Ambil saja yang atas. M adalah apa-apa nombor yang berada di hadapan X. Okey, jadi salin je balik ke di bawah. M sama dengan negatif 33/4. Tak perlulah tulis X dah, sebab kita ambil M je. Koma, pintasan Y ataupun C, terus ambil 5. Jadi C sama dengan 5. Okey, M negatif 3/4, C sama dengan 5. Sama ni. Ni jawapan dia dapat ni sama. Okey, yang pertama kamu kena tahu, kena hapuskan dulu sebarang nombor yang berada di depan Y. Macam mana cara dia? Bahagikan dengan nombor tersebut sendiri. Okey, itu contoh yang pertama. Jadi cikgu akan tunjuk contoh yang kedua. Bukan latihan A. Cikgu akan tunjuk untuk latihan A. Situasinya berbeza. Okey, situasinya berbeza. Kita tulis dahulu benda yang sama. Y basics kepada garis lurus MX tambah C. Jadi kita tengok soalan dia yang pertama A. Okey, A soalannya bentuknya bagaimana? Bentuk dia ialah Y sama dengan, ini direct, ini lagi senang. Di depan Y dah tidak ada apa-apa nombor. Jadi kamu boleh ambil direct je. 5X tolak 8. Tidak perlu buat apa-apa. Ambil M dia adalah 5. C dia adalah negatif 8/5. Okey, keluarkan sahaja M sama dengan 5. Jangan tertukar. M mestilah yang berada di hadapan X. Okey, koma C ataupun pintasan Y sama dengan negatif 8. Okey, kalau ada negatif, kena Mama kuliah apa tu? Kalau ada negatif, kena tulis negatif. Itu untuk soalan A. Okey. A bentuk dia sama saja dengan B. Jadi cikgu tinggalkan B.
untuk latihan kamu sendiri. Latihan yang cikgu tulis ni, lepas ni ambil gambar, hantar pada cikgu. Okey, peringatan. Setiap kali masuk kelas, isi link borang kehadiran yang cikgu bagi tu. Kalau tak dapat isi, maklumkan pada cikgu cepat-cepat supaya cikgu boleh isikan kepada kamu. Hantar nama. Kalau kamu line tak kuat, tak boleh isi link, bagi tahu cikgu nama kamu dekat grup supaya nama kamu tak merah. Kalau tidak, nama kamu akan jadi merah setiap kali kamu tidak isi borang kehadiran. Okey, baik. Selingan saja, kita pergi kepada C. Okey, cikgu tinggal B, cikgu pergi pada C. Kita pergi pada C. Okey, kita pergi kepada C. Tadi soalannya C. Okey. Baik, C. Keadaan dia tidak sama macam A. Dia ada pula. Ada nombor di depan Y. Okey. 2Y sama dengan 6X tolak 9. Okey. Macam mana cikgu cara nak buat? Sama juga macam yang kita dah buat tadi. Untuk contoh yang diberi 4Y tadi ni. Sama dengan soalan C. Jadi, sila bahagikan dengan nombor yang berada di hadapan Y, iaitu 2/2 per kandungan 2. Kalau yang depan 2, yang sebelakang mesti bahagi dengan 2 semua. Matikan terus 2. Okey? Jadi, tinggal Y sama dengan 6 bahagi 2, terus buat 3X. Tolak 9/2. 9/2 tak dapat nombor bulat jadi kita tulislah 9/2. Okey. Bila keadaan dia dah jadi bentuk asal basic dia, iaitu Y sama dengan MX tambah C, senang sahaja M ambil nombor yang berada di depan. Jadi M sama dengan 3 dan C sama dengan, ambil semua ni, jangan ambil negatif 9, nak ambil 9/2 je. Ambil negatif 9/2. Okey, tak boleh kamu ambil 9/2 je. Sebab kalau kamu ambil 9/2 sahaja, jawapan kamu nilai dia tidak sama. Okey, kena ambil negatif. Melainkan dia positif baru boleh ambil 9/2. Okey. Jadi sudah menjawab untuk soalan C. C kita dah jawab. Okey, jadi C sudah selesai bentuk C. Okey, jadi cikgu akan buat pula D. Okey, kita bincang D. D bentuk lain. Dia setiap soalan dia bagi bentuk bermacam-macam bentuk. Cuma cara macam mana kamu nak buat bentuk tersebut macam mana. Okey. Baik. Bentuk D ni macam mana? Kita akan buat. Soalan D. Soalan D. Yang Y sama dengan MX. Okey. D. Cikgu ambil D sebab dia tak sama dengan contoh lain yang cikgu pernah bagi tahu. Jadi takut kalau cikgu tinggalkan untuk latihan, kamu tak dapat buat. Yang ini lagilah. 3 sahaja berada di sebelah sini. Yang lain semua duduk dekat Y. Jadi, kita kena pindahkan satu persatu. Yang pertama, pindahkan yang ini. Lawan tambah, bila pergi sini tolak tau. So, kita buat. 8X kita akan pindah ke sana. Yang tinggal sini adalah 4Y sama dengan 3 tolak 8X. Cikgu, kenapa jadi tolak sedangkan tambah? Bila kita berubah, kita melalui sama dengan ini, kita melangkah ke sini, kita mesti tukar posisi ni. Tukar macam mana? Cikgu, kenapa tak boleh tukar darab? Tak boleh. Tambah mesti tukar kepada tolak, darab mesti tukar pada bahagi. Begitu juga bahagi dan sebagainya. Okey, basic lah. Baik, seterusnya, bila dah dapat 4Y sama dengan 3 tolak 8X, ini sebenarnya dia sudah sama dengan contoh tadi.
Dia dah sama dah dengan contoh yang ni. Yang atas ni. Dengan C ni sama. Bila cikgu buat setakat ni, C ni sama. Kamu kena bahagi dengan 4, bahagi dengan 4, bahagi dengan 4. Okey. Matikan terus 4. Y sama dengan 3/4. Tolak 8 bahagi 4 dapat 2X. Bila dia berada dalam keadaan macam ni, M mestilah ambil nombor yang berada di depan. Banyak pelajar ni dia silap. Dia ambil M, tiba-tiba dia ambil yang ni. Salah. M, walau kedudukan dia di belakang ke, di depan ke, mesti M yang ada depan ni, depan X. Kena hati-hati. Jadi, M negatif 2. C barulah yang ini. Ini C. 3/4. Selesai untuk soalan D. Okey. M sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 3/4. Jangan lupa, bila kamu buat dalam buku kamu, cikgu tak nak ada terus jawapan M sama dengan berapa, C tak nak. Mesti ada jalan kira macam yang cikgu buat ni. Satu persatu. Cikgu akan tengok untuk kamu dapat TP3, tahap 3. Okey. Baik, D dah siap. Sekarang ni cikgu nak pergi kepada D, kita dah siapkan tadi. Kita akan pergi kepada E lah sekali, E. Bentuk lain juga, sebenarnya sama saja, cuma yang ini ada pecahan. Okey. Tulis balik basic. Kita pergi pada basic. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Okey. E. Kita pergi pada E, iaitu 2/3Y. 2/3Y sama dengan 6X. Okey. 6X tambah 5. 6X tambah 5. Okey, jadi macam mana cara dia buat? Ini bahagi, dia pergi sini. Ini 2 bahagi 3 tau. Macam cikgu dah cakap tadi, bahagi. Bila kita bahagi 3, kita langkau. Sama dengan dia akan terus bertukar jadi darab. Jadi semua ni kita kena darab dengan 3, darab dengan 3. Jadi dia akan jadi di sini kita dah alihkan 3, yang tinggal hanyalah 2Y sama juga dengan 3 darab 6, 18X. Okey, tambah 15. Okey, tambah 15. Selesai. Bila dah selesai ni, 2Y sama dengan 18X tambah 15. Kita akan matikan 2. Matikan 2 kena bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. Okey. Bila tahap yang ni, cikgu nak E ni, cikgu buat sampai takap ini sahaja. Yang ini cikgu nak kamu selesaikan dan bagi jawapan pada cikgu apakah nilai M dan apakah nilai pintasan Y ataupun C. Cikgu dah ajar sampai sini tau. Yang ini, dia sama je dengan yang ni. Cikgu dah bagi yang ni. Kamu teruskan ada 3 ke 4 langkah lagi untuk dapatkan M dan juga C. Okey. Baik, itu untuk E. Keadaan atau situasi E. Baik.